Selamat pagi kepada semua pelajar. Jadi cikgu akan mulakan perbincangan bab 4, tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi kita akan tengok dulu overview-nya. Ada 4 perkara yang perlu dibincangkan dalam bab ini. Yang pertama ialah jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. 1. Faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Penting untuk kita faham apa maksud faktor. Yang ketiga, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kenapa kita memerlukan semua tumbuh-tumbuhan tersebut? Itu yang dinamakan sebagai kepentingan. Dan yang keempat, kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi. Ini adalah aspek yang terakhir akan kita bincangkan. Jadi, memulakan subtopik yang pertama, 4.1, jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Kita akan bincangkan 5 jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang pertama ialah hutan hujan tropika atau dikenali sebagai hutan khatulistiwa. Yang kedua ialah hutan gunung. Sebab di dalam hutan hujan tropika mesti mengandungi hutan gunung. Yang ketiga ialah hutan pantai. Sebab di semua tempat ini mempunyai tumbuh-tumbuhan semula jadi. Maksudnya bukan tanaman sesiapa. Daripada awal lagi, jenis tumbuh-tumbuhan ini sudah hidup di tempat mengikut jenis tanah dan kedudukan masing-masing. Okey, yang keempat dan yang kelima ialah hutan paya. Okey, cumanya ada 2, hutan paya air tawar dan satu lagi hutan paya air masin. Okey, jadi ada 5 kat situ. 5 jenis hutan. Baiklah, berdasarkan peta Malaysia, saya suka peta Malaysia ni sebab apa? Kerana kita boleh mudah faham rupa-rupanya Semenanjung Malaysia ini taburan hutannya sangat mudah untuk kita hafal. Kita ada Semenanjung Malaysia. Awak cuba bahagikan kepada 2. Begitu. Ini kita panggil di sebelah timur dan sebelah sini kita panggil di bahagian barat Semenanjung Malaysia. Okey. Dan awak akan dapati hutan pantai hanya terletak di bahagian timur sahaja. Hutan pantai berwarna biru. Ada juga di sebelah barat tapi tak banyak. Okey, tak banyak. Sedangkan di sebelah timur ini dipenuhi dengan hutan pantai. Kita tahulah hutan pantai terletaknya di tepi laut. Okey. Manakala di sebelah barat pula banyak terdapat hutan paya. Hutan paya air masin sebab berdekatan dengan laut. Hutan paya air masin. Hutan paya air tawar berada di tengah-tengah yang berwarna oranye. Okey, hutan paya air tawar lebih kepada berada di kawasan tengah sebab dia cuma melibatkan air sungai sahaja ataupun air tasik, air empangan ke bolehlah. Jadi di tengah-tengah ini saya anggapkan sebagai kawasan banjaran. Bila kita sebut banjaran, maksudnya ini adalah kawasan tinggi. Kawasan tinggi.
Jadi automatik bila kawasan tinggi dan luas, kawasan ini akan dipenuhi dengan hutan gunung. Awak perhatikan hutan gunung. Ni hutan gunung di tengah-tengah. Ini di Bajaran Titiwangsa ya. Okey. Jadi kedudukannya, taburannya amat senang. Berada di bahagian center Semenanjung Malaysia. Macam tu. Jadi hutan-hutan tropika adalah kawasan hutan yang paling besar di Semenanjung Malaysia yang berwarna hijau dalam peta. Hutan kebanggaan kita, hutan yang menjadi rujukan bagi ramai pengkaji tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar dari seluruh dunia. Sebab hutan ni hutan yang sama dengan hutan Amazon di Brazil sana. Okey. Itu taburan hutan. Itu di Semenanjung Malaysia. Boleh tengok juga di Sabah dan Sarawak. Okey, di Sabah dan Sarawak, taburan hutan paya air masin ada terdapat di sini. Hutan paya air masin. Hutan hujan tropikal masih lagi hutan yang dominan di Sabah dan Sarawak. Okey. Hutan gunung pula terletak di bahagian tengah juga. Macam tu. Maksudnya ini adalah kawasan banjaran yang tinggi. Okey. Tidak terdapat sebarang hutan pantai di kawasan Sabah dan Sarawak kerana terlalu hampir dengan laut dalam. Okey, pantai ni kita perlukan kawasan laut yang cetek ataupun kawasan pentas laut. Nanti kita bincangkan lagi pasal pentas laut. Jadi tidak terdapat sebarang hutan pantai kerana berdekatan dengan laut yang dalam. Tidak berbentuk berpasir lah. Hutan hujan tropika. Kita akan bincang detail sikit kat sini kerana hutan ini adalah hutan yang paling penting untuk awak fahami. Kalau sesiapa yang pernah melancong, dia sepatutnya pernah pergi ke Taman Negara. Di Pahang. Pintu masuk yang paling besar di Pahang lah. Tapi Taman Negara ini meliputi Pahang, Kelantan dan Terengganu. Okey. Ciri yang pertama ialah lantai hutan. Terdapat 4 lapisan pada hutan hujan tropika. 4 lapisan. Yang pertama yang paling bawah ialah lantai hutan. Maksudnya lapisan yang paling bawah. Yang kedua ialah lapisan tengah. Semua ni awak kena hafal. Yang ketiga adalah lapisan kanopi. Dan lapisan atas kita panggil lapisan lonjong ataupun emergent. Okey, tak banyak pokok di barisan emergent sebab ketinggiannya yang melampau. Okey. Lapisan hutan lantai, ketinggian pokok kurang daripada 10 meter, tak perlu hafal. Tumbuh-tumbuhan jarang, perlu hafal. Kerana kurang mendapat cahaya matahari. Okey, kita akan take note apa maksud kurang cahaya matahari. Dilitupi oleh daun kering dan dahan reput. Okey, bawah ini banyak daun kering dan dahan reput. Terdapat tumbuh-tumbuhan saprofit yang hidup memakan bahan reput. Sebab tu bahan reput itu nampak terurai dengan bagus pada lantai hutan. Okey, lapisan yang kedua ialah lapisan tengah. Lapisan di antara 10 hingga 20 meter, tak perlu hafal. Pokok-pokoknya kecil saja. Terdapat tumbuhan epifit yang menumpang. Okey, menumpang ini penting juga. Kenapa dia perlu menumpang? Terdapat juga tumbuh-tumbuhan parasit yang memanjat pokok lain untuk mendapatkan air, garam dan mineral daripada pokok tersebut. Lapisan kanopi adalah lapisan yang ketiga. Ketinggian pokok 20 hingga 40 meter. Awak kena ada dalam bayangan 20 dan 40 meter tu macam mana ketinggian dia.
Awak perlu tahu ketinggian awak ni, ketinggian normal rakyat Malaysia ni 1.5 meter hingga 2 meter sahaja. Katakanlah awak orang paling tinggi dekat Perak, ketinggian awak ialah 2 meter. Okey, 2 meter. Kalau 20 meter bermaksud 10 kali awak lah. 10 awak berdiri tegak di atas satu sama lain macam tu. 10 orang. Atau nak senang sikit lagi, kita kira berapa tingkat bangunan. Satu tingkat bangunan 3 meter. Satu level lebih kurang 3 meter. Satu tingkat. Jadi kalau 40 meter bahagi 3 lebih kurang 13 tingkat bangunan. Okey, ini adalah 13 tingkat bangunan ketinggian pokok di lapisan kanopi. Lapisan pelindung cahaya matahari daripada menembusi lantai hutan. Dan lapisan yang keempat ialah lapisan emergent ataupun lapisan renjung ketinggian 40 sehingga 50. Ada pokok sehingga 50 meter tapi tak banyak. 50 meter ni bermaksud hampir 16 tingkat lah. 16 tingkat bangunan. Pokok berkayu keras dan tumbuhan rapat-rapat. Ini adalah pokok balak lah. Pokok balak yang menjadi antara sumber ekonomi di Malaysia. Batang lurus dan tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, jadi beberapa perkara yang saya nak highlight kat sini ialah perkara seperti kenapa tumbuhan di lantai hutan adalah jarang. Okey, apabila kita mendapat lapisan kanopi pada lapisan yang ketiga, ni yang saya highlight ni, lapisan ini adalah lapisan yang sangat padat. Lapisan yang sangat padat. Daun-daunnya padat. Sehingga kan dia bertindak seperti sebuah kemah. Cahaya matahari yang datang daripada atas pun tidak mampu menembusi ke bahagian bawah. Okey? Terlalu padat. Hanya dihalang oleh daun-daun yang terlalu rapat. Jadi, di kawasan emergent, kawasannya lebih cerah, manakala bawah daripada lapisan kanopi iaitu lapisan tengah dan lantai hutan adalah lebih gelap berbanding biasa. Siapa yang pernah masuk hutan dia tahulah. Kalau dekat luar pukul 6 petang awak masih lagi boleh menjalankan aktiviti harian seperti biasa. Tapi kalau dalam hutan pukul 6 petang dah macam pukul 8 malam. Awak dah tak nampak apa dah. Pukul 3 petang dah macam pukul 6 petang. Dah nak senja. So, itu apa yang berlaku dalam hutan. Jadi, lapisan kanopi ini memainkan peranan penting menentukan apakah pokok-pokok yang akan berada di lapisan tengah dan di lapisan lantai hutan. Kerana cahaya matahari tak sampai ke bahagian bawah. Apabila tidak ada cahaya matahari sampai ke lapisan bawah, bermaksud benda paling utama untuk tumbuh-besaran pokok-pokok adalah terhad. Sedangkan pokok memerlukan oksigen, air dan cahaya matahari untuk hidup. Karbon dioksida untuk membuat makanan, oksigen untuk dia bernafas. Jadi, itulah alasan kenapa ayat di bawah ini menyatakan bahawa tumbuh-tumbuhan di lantai hutan adalah jarang kerana cahaya matahari tidak sampai ke lantai hutan. Jadi, tidak banyak pokok yang boleh hidup dalam keadaan gelap. Okey. Di lapisan tengah pula ada perkataan pokok menumpang. Okey, kenapa wujud perkataan pokok menumpang? Kerana sifatnya ingin mencari cahaya matahari. So, bagi pokok-pokok yang mampu berbuat sesuatu seperti memanjat, melingkar di atas pokok-pokok lain, so dia akan bertindak demikian agar dia mendapat apa yang dia nak. So, kalau tengok ini ada pokok menjala, dia naik ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi, dia bolehlah hidup. Sebab itu, banyak pokok melingkar
di hutan hujan tropika. Sebab dia nak mendapatkan cahaya matahari di lapisan kanopi. Dia perlu melampaui garisan kanopi untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi di hutan hujan tropika banyak pokok menumpang. Macam-macam lah pokok menumpang. Ada pokok liana, langsuya, pokok duit-duit. Okey, bila dah menumpang, dia mulalah menjadi parasit ataupun cuma sekadar epifit sahaja. Menumpang sahaja. Itu adalah peranan besar lapisan kanopi dalam menentukan jenis pokok di lapisan lantai dan lapisan tengah. Cikgu harap kamu faham tentang yang ni. Okey, tumbuhan emergent tu tumbuhan yang tinggi lah. So tak banyak. Pokok-pokok balak banyak terdapat di lapisan kanopi dan juga lapisan emergent. Banyak terdapat di hutan hujan tropika. Okey, pokok-pokok di hutan hujan tropika adalah bersifat malar hijau. Malar ini bermaksud dalam sains kita ada pemala. Okey, perkataan yang sama. Pemala itu bermaksud suatu pemboleh ubah yang tidak berubah. Jadi malar hijau bermaksud dia sentiasa hijau sepanjang tahun. Tak adalah kata bulan Mac dia jadi kuning ke, bulan April jadi luruh. Tidak, bukan. So dia sentiasa hijau hutan di Malaysia. Tidak ada sebarang perubahan. Daun pokok bersaiz lebar, pokok yang tinggi dan dahannya yang besar. Sebab tanah agak rata dan jenis subu. Hujung daun berbentuk tirus, membolehkan air hujan mengalir turun dengan cepat. Jadi pokok tidak mudah patah. Apabila hujan tidak membebani pokok, tidak menjadi masalah kepada pokok, jadi bermaksud pokok itu akan lebih kukuh. Okey, itu adalah tentang hutan hujan tropika. Itu sangat penting ya. Sebatang harga pokok balak boleh mencapai sehingga RM200,000 satu batang. Sebab itulah industri pembalakan sangat-sangat menjadi kegilaan ramai orang ya. Okey, itu hutan hujan tropika. Ada soalan tak boleh tanya saya? Okey, hutan pantai, hutannya landai sahaja. Yang paling penting dalam hutan pantai ialah kawasan yang berpasir. Sebab di pantai penuh dengan pasir. Nanti awak akan belajar lebih lanjut kenapa pasir di situ. Okey. Jadi beberapa pokok yang cuma perlu awak kenal ialah pokok tapak kuda, pokok ru dan pokok-pokok renek. Okey, adalah pokok kelapa ni tak asinglah bagi kita ya. Okey. Hutan pantai tak banyak yang perlu dibincangkan. Kalau dalam exam pun tak banyak yang boleh ditanya kecuali jenis tanah di kawasan hutan pantai. Tinggi pun tak berapa tinggi, paling tinggi pun pokok kelapa lah. Pokok ru juga sehingga 40 meter ketinggian, 13 tingkat bangunan, tapi itu kalau pantai yang sangat-sangat tak ditroka. Tapi kalau pantai tu kawasan pelancongan dah tak banyak dah pokok-pokok yang tinggi ya. Okey. Tadi hutan pantai banyak di kawasan pantai timur Malaysia. Okey, pantai timur Tadi saya dah ulang. Hutan pantai di kawasan ni. Okey, kalau di Semenanjung Malaysia. Alright. Hutan paya ada dua. Satu hutan paya air tawar, satu lagi hutan paya air masin. Hutan paya air tawar ini tidak terletak di pinggir laut. Okey, tidak terletak di pinggir laut, dia terletak di tengah-tengah. Apa yang paling penting tentang hutan paya yang perlu awak tahu ialah hutan paya, baik air tawar ataupun air masin, ialah merupakan kawasan yang bersaliran buruk. Bersaliran buruk ini bermaksud sering ditenggelami air dan juga busuk kawasannya. Busuk. Awak imagine kalau longkang dan parit di kawasan perumahan kita itu tersumbat, penuh dengan sampah sarap,
air tidak mengalir ke mana-mana, jadi akan jadi busuk. Okey, busuk. Antara jenis pokok yang tumbuh ialah pokok mengkuang, mersawa. Okey. Terdapat juga pokok berkayu yang keras dan batangnya besar, lurus dan tinggi. Hutan ini agak dominan di Malaysia. Ada 3 lapisan. Lapisan pokok renek, lapisan tengah dan lapisan kanopi juga. Tapi kanopi dia tak macam kanopi hutan hujan tropika. Kanopi dia kanopi tapi dia tidak satu level. Dia ada tinggi rendah dia dan tak adalah padat sangat. Okey, apa yang penting untuk hutan air tawar ialah awak perlu mengenal akar dia. Ada akar udara, ada akar pneumatophore ataupun akar ceracak kita panggil. Okey, ada akar banir dan akar jangkang. Akar banir ni yang mana? Kalau hutan hujan tropika ni akar banir. Ni akar banir. Akar yang sangat besar bagi memastikan kestabilan pokok. Ada gempa bumi ke, ada ribut ke, dia tidak akan tumbang. Ini kita panggil akar banir. Okey. Dekat hutan air tawar pun ada tapi tidaklah sebesar akar banir di hutan hujan tropika. Pneumatophore ni akar yang ceracak, yang tajam-tajam dekat dalam kawasan paya. Macam tu. Akar ceracak. Dia keluar untuk mengambil oksigen. Akar jangkang, akar udara pun sama untuk mengambil oksigen. Okey. Itu hutan air, hutan paya air tawar. Okey. Pokok-pokoknya pokok mengkuang. Pernah dengarlah pokok mengkuang? Pokok yang digunakan untuk membuat tikar. Itu yang lama punya lah. Sekarang orang pakai tikar plastik. Okey, seterusnya ialah hutan paya air masin yang terletak di sebelah pantai barat. Saya lukis lagi sekali semenanjung Malaysia. Bahagi 2 tadi, okey, kawasan sini. Ini kita namakan sebagai pantai barat. Hutan paya air masin. Pokok yang paling penting ialah pokok nipah dan pokok bakau. Pokok bakau ni banyak fungsi dia dalam industri. Kita akan bincang pada bahagian kepentingan. Okey, pokok bakau. Akarnya jangkang untuk mengambil oksigen dan juga menjaga stabiliti pokok. Kawasan ini sentiasa terendam dengan air, jadi tanahnya agak lembik. Tanah di kawasan sini adalah tanah yang lembik. Ataupun kita panggil tanah yang lembut. Jadi dia perlukan support yang kuat. So sebab itulah akar dia berbentuk jangkang begitu untuk menahan arus air laut dan juga tanah yang lembik supaya pokok itu tidak tumbang ataupun dibawa arus ke tengah laut. Okey. Pokok nipah, dia ada minuman dia pun ada. Awak boleh guna macam-macam daripada pokok nipah dan pokok bakau. Okey, yang penting saya cakap tadi, bertaliran buruk, berlumpur, busuk. Okey, tapi ditenggelami air semasa laut pasang sahaja. Bila surut, air turunlah, terdedahlah akar jangkangnya tu lebih terdedah. Okey, akar ceracak tadi. Inilah akar ceracak. Pneumatophore. Sebab takkan dia nak bernafas dalam air. Okey, dia perlukan macam kita snorkeling lah. Kalau siapa pernah pergi melancong, pergi laut, snorkeling tengok ikan, awak akan pakai satu alat yang ada satu batang udara untuk membolehkan awak bernafas. So dia pun sedang snorkeling. Dia sedang snorkeling. Okey, akar ceracak, pokok bakau api-api. Akar jangkang, bakau kurap dan bakau minyak. Itu jenis-jenis bakau lah. Huraiannya berfungsi untuk pernafasan. Sentiasa kekurangan oksigen kerana ditenggelami air masin. Kenapa air masin? Sebab dia terletak di tepi laut. Keluar menegak dari tanah lumpur, itu adalah akar ceracak. Manakala akar jangkang pula tumbuh di bahagian pangkal batang pokok. Okey, ini pangkal batang. Ini pangkal kita panggil. Ini batang pokok, ini pangkal. Okey, ini pangkal dia. Neck. Dia punya leher, neck, pangkal. Okey, kat situ. Dan akar jangkang tumbuh di bawahnya. Dia akan masuk ke dalam lumpur, menyerap udara ketika air pasang.
Sebab dalam air ada oksigen dan menyokong pokok daripada mudah tumbang untuk elak pokok tumbang. Okey. Dan last sekali ialah hutan gunung. Semakin tinggi gunung, semakin kurang pokok. Paling padat di bahagian bawah, paling jarang di bahagian atas. Sebab tu pada Gunung Kinabalu cuma ada lumut sahaja, tidak ada sebarang pokok. Sebab kawasannya yang sejuk, semakin tinggi semakin sejuk. Semakin tinggi kawasannya semakin sejuk. Bila semakin sejuk, semakin kurang spesies pokok yang sesuai dengan iklim sedemikian. Hutan gunung terdapat di tanah tinggi yang melebihi 1,200 meter dari aras laut. Tumbuh-tumbuhan semula jadi berbeza mengikut ketinggian. Dan tumbuh-tumbuhan akan mengadaptasi dengan suhu. Sebab tu cikgu sebut pasal sejuk. Okey. Uraian bawah ni awak boleh bacalah. Kenapa dia 4 lapisan hutan? Sebab dia terletak dalam hutan hujan tropika. Dia terletak di dalam hutan hujan tropika. Jadi dia terlibat di dalam 4 lapisan yang kita bincangkan tadi. Lapisan lantai, lapisan tengah, lapisan kanopi dan juga lapisan emergent. Okey. Tengok, melebihi 3,500 pokok yang ada cumalah lumut sahaja. Okey, dan yang lain-lain ialah pokok paku pakis di bahagian lapisan yang lebih bawah. Hutan montane bawah, hutan montane atas, tumbuhan-tumbuhan alpine. Terdapat hutan campur jenis pokok bantut dan rumput. Ini kalau mengajar dekat kelas ni saya boleh tunjuk macam-macam lah, video, gambar. Okey, tapi tak apa, itu kita top up kemudian. Okey. Pokok renek conifer ni pokok yang bentuk macam ni. Tapi tak adalah tinggi. Pokok macam tu je. Kat sini pun ada. Okey. Setakat itu sahaja penerangan tentang jenis hutan. Okey, saya akan sambung dalam video seterusnya kemudian. Alright, terima kasih.